Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hari ini saya nak berkongsi tentang satu bab yang disyariatkan dalam Islam dalam hak muamalah maliyah, yakni muamalah harta, ialah babul ariyah, bab pinjam meminjam barangan, ya. Ia satu bab yang penting hari ini. Kerana kadang-kadang kita pinjam barang kawan kita, kan, kadang-kadang kawan kita pinjam barang kita, dan kadang-kadang berlaku sikit sebanyak pertikaian, ya. Member pinjam barang kita rosak, dia tak nak ganti. Jadi macam mana tu? Ya. Baik, dalam babul ariyah ataupun setengah kitab fiqh dia tulis kitabul ariyah, the book of ariyah. Ariyah ni pinjam meminjam lah. Tapi bukan pinjam duit. Kalau pinjam duit dia panggil babul qard, bab hutang duit. Ini pinjam barang. Kerana dalam bahasa Arab kalau pinjam duit dia panggil hutang, qard ataupun dain. Kalau pinjam barang dia panggil al-ariyah. Sebab babul qard pinjam duit lain, money lending, ataupun kita pinjam duit, borrow money. Tapi kalau kita pinjam barang dia panggil ariyah, babu al-ariyah. Baik, pertama sekali kita perlu tahu apakah hukum al-ariyah. Apa hukum kita pinjam barang orang? Hukum dia harus. Ulama sepakat boleh pinjam barang orang, orang boleh pinjam barang kita. Kenapa harus? Kerana ia satu perkara yang perlulah. Kita kadang-kadang berhajat satu perkara yang kita tidak ada, maka kita perlulah nak pinjam orang lain punya. Sama juga kadang-kadang orang lain punya kita tak ada, jadi kita pun nak kena pinjam barang dia. Macam itulah keadaan. Maka Islam membenarkan, kerana ia satu keperluan. Apa-apa yang berhubung dengan hajat manusia, as long as dia tidak membawa kepada kezaliman, dia tidak bercanggah dengan syarak, insya-Allah taala. Jadi ada babul ariyah, ada bab pinjam meminjam barangan. Sebab kalau kita lihat Nabi SAW dan para sahabat pun saling pinjam meminjam antara satu dengan yang lain. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala menukar surah Al-Ma'un, hujung ayat Allah Taala kata wa yamna'un al-ma'un. Antara orang yang Allah Taala suka ialah dia mencegah orang lain daripada meminjam. Wa yamna'una al-ma'un. Al-ma'un kata Sayyiduna Ibnu Mas'ud dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud, al-ma'un ialah kunna na'uddul ma'un ala ahdi Rasulillah awarad dalwi wal kitr. Kata Ibnu Mas'ud, al-ma'un pada zaman Rasulullah SAW, bila sahabat kata pada zaman Nabi, kami menganggap al-ma'un, yakni pada zaman Rasulullah SAW, kunna na'uddul ma'un fi ahdi Rasulillah, kami menganggap al-ma'un, kami mengira, menghitung al-ma'un pada zaman Rasulullah ialah awarad dalwi wal kitr, ialah pinjam meminjam. Al-dal yakni baldi, dan al-kitr yakni dapur. Yakni para sahabat Nabi dia sering pinjam dapur orang, dia sering pinjam baldi orang. Masa tu air telaga kan, dia pinjam baldi. Jadi al-ma'un diharuskan. Jadi hadis ini mentafsirkan ayat Al-Quran berkenaan, ya. Hatta Nabi SAW umpama diriwayatkan dalam Sahih Bukhari atau Muslim daripada Anas bin Malik, Nabi pernah pinjam kuda kepunyaan Abu Talhah. Abu Talhah ni seorang sahabat yang kaya, dia ada kuda, ya. Dia ada kuda, dia nama Mandub. Nabi pinjam kerana Nabi nak melihat, dikatakan ada kekalutan di Madinah, maka Nabi pinjam kuda Abu Talhah. Nabi tunggang, Nabi pergi tengok ada ke tidak ada. Rupanya tidak ada. Nabi pergi seorang-seorang. Sebab itu dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Ibn Hajar bila menghuraikan hadis, dan ulama yang lain termasuk Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan bahawa ini bukti Nabi ni berani. Hadza dalil ala syaja'ati Rasulillah. Ini dalil Nabi ni berani. Bila Nabi dengar berlaku kekalutan, kecoh, chaos umpamanya, Nabi sendiri pergi tengok seorang-seorang naik kuda. Dan Nabi tengok tidak ada pun. Rupanya khabar angin saja. Sebab itu kita perlu ingat, khabar angin ni kadang-kadang tak betul. Nama pun khabar angin. Nabi kata tak ada. Kata Anas bin Malik, inna bil madinati la faz'un fasta'ara Nabi farasan li Abi Talha ismuhu Mandub, farakibahu, ya. Summa qala in wajadnahu, Nabi kata tidak ada faz'un. Nabi kata
fasta'ara farasan li Abi Talhah ismuhu Mandub, ya. Nabi tunggang, kemudian Nabi kata tidak ada faz'un. Nabi kata in wajadnahu la bahra, yang ada hanya kuda yang aku tunggang saja. Tak ada apa-apa pun, ya. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain. Makna nak kata hukum dia harus, ya. Dan yang kedua yang paling penting ialah syarat-syarat dia lah, ya. Antara syarat yang paling penting ialah orang yang meminjam dan orang dipinjam mesti jaiz at-tasarruf. Mana orang yang apa nama berakal, balik, ya. Kemudian barang yang dipinjam juga barang yang boleh dimunafaatkan, dan tidaklah munafaat itu adalah daripada perkara yang haram. Dan yang paling penting kita ingat, bila kita pinjam, dia mesti dhaman, dia mesti ganti jika berlaku sebarang kerosakan. Itu yang penting. Kerana telah di ijma'kan hatta kata Imam Ibn Munzir, man ista'ara syai'an falahu dhaman. Siapa yang meminjam sesuatu maka dia mesti dhaman, maknanya mesti jamin akan kerosakan itu. Sama ada disebabkan oleh diri dia ataupun dia tidak disebabkan oleh itu. Mungkin benda tu berlaku secara tidak sengaja, tapi dia tetap kena ganti. Dan bila dia pinjam juga tak boleh bagi pinjam pada orang lain. Tak sama macam sewa. Kalau kita sewa nak bagi pinjam boleh. Tapi kalau kita pinjam, kita dilarang memberi pinjam pada orang lain. Dan kalau berlaku kerosakan, kita mesti ganti walaupun kita tidak sengaja akan kerosakan berkenaan, ya. Jadi secara ringkasnya itu saja berkaitan dengan babul arib, bab pinjam-pinjam. Boleh pinjam, tapi kena hati-hati dengan barang yang kita pinjam, dan mudah-mudahan orang yang memberi pinjam berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala sebut dalam surah Al-Maidah ayat kedua, ayat yang menjadi asas terbesar dalam keseluruhan bab dan hak ewan muamalah ialah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolong dalam hal yang baik, jangan tolong menolong dalam hal yang tidak baik, ya. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.